luar biasa, kan? Luar biasa. Jadi kita selalu bawa satu hadis Sahih Muslim tu kan? Sahih Muslim. Allah ni sangat-sangat sanggih nama dia. Kita minta maaf dengan ya Allah, minta maaf denganmu ya Allah. Astaghfiruka ya Allah. Aku minta maaf denganmu ya Allah. Allah seronok sangat, lebih seronok menaiki seekor kuda, kemudian penuh di belakang kuda tu barang-barang dia. Ada makanan dia, ada pakaian dia, sekali dengan tunggangan dia. Maka dia sampai satu tempat dalam keadaan dia seorang-seorang di padang pasir, di ardin falah. Ardin falah ni maknanya di satu bumi yang yang dia seorang-seorang gersam. Maka sampai satu tempat dia berhenti untuk tidur. Elok-elok dia bangkit dari tidur, kat tengok-tengok kuda hilang. Sedangkan dia seorang-seorang kat tengah padang pasir. Sedangkan segala benda tak ada langsung pada diri dia, hanya selai sepinggan. Apa agak-agak akak rasa? Akak rasa macam mana tentang dia ni? Apa nasib dia lepas tu? Kita kata tunggu mati je lah. Sebab mana ada orang kat situ? Mana ada wifi nak disambungkan? Ada? Tak ada apa? Padang pasir. Itulah bagaimana teruknya keadaan dia ketika itu. Dia rasa putus asa, dia rasa kecewa, dia rasa dia akan mati. Tiba-tiba dia terlelap kali kedua. Dia kerana penat, terlelap buat kali kedua. Bangkit, tengok-tengok kuda tercegat depan mata. La ilaha illallah. Rupanya pada gurau binatang ni. Tercegat depan mata dengan barang-barang tidak terkurang sedikit pun. Lantas dia ni punyalah seronok kembali. Lantas dia disebut apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hamba-Ku, aku adalah Tuhan kamu. La ilaha illallah. Apa jadi kan? Dia melantak. Dia melantak. Ke sini panggil apa Jawa? Panggil apa melantak? Melantak lah juga. Tanya tu sebab nampak macam tak ada clue tadi. Dia melantak kan? Kenapa dia melantak? Pasal seronok sangat. Dia tak sangka benda tu boleh berlaku. Mati hidup balik, dia kata. Sampai lidah dia kerana seronok tak sedar. Hei Tuhan kamu, hamba-Ku, aku adalah Tuhan kamu. Loh, perkataan tu kalau disebut mengkufurkan orang tu, memurtadkan. Tapi dia bukan sengaja. Dia tak sengaja. Sebab tu Nabi kata Allah lebih seronok berbanding dia yang seronok apabila Allah dengar kita panggil nama dia. Boleh faham tak Itu mahalnya doa, mahalnya munajat, mahalnya ibadah. Itu boleh faham jadi teruskan. Jangan anggap bila kita berdosa habis dah lah. Tidak. Itu adalah laluan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Jadi ini kita fahamlah, walaupun Nabi dan Rasul-Rasul ni mereka tak dikira berdosa, dan kita ni berdosa kalau buat salah, tapi Allah bagi peluang pada kita untuk bertaubat. Nanti kan bila kita faham kat situ kan, kita akan faham juga bahawa sebenarnya nak masuk ke neraka itu sangat-sangat susah. Kalaupun tidak ditutup terus, dia disempit-sempitkan ruang oleh Allah Ta'ala. Kalau kita faham bab, bila kita belajar insya-Allah lah, kita nampak benda tu. Betapa susahnya Allah nak bagi kita masuk neraka, wal-a'yadzubillah. Sajalah kita simpan waktu kan. Jangan cerita lagi. Nanti kita sebut. Okey. Maka Nabi Adam suruh pergi jumpa Nabi Nuh AS kerana dia sebagai Nabi yang pertama. Apa maksud Nabi yang pertama? Dalam perbincangan ulama kan,
Nabi Adam ni ada di antara ahli ulama yang tidak menganggap sebagai rasul. Maksud Nabi di sini adalah rasul. Iaitulah Nabi Adam tidak dianggap sebagai rasul, tetapi yang dianggap sebagai rasul yang pertama adalah Nabi Nuh AS. Kenapa? Kerana pada zaman Nabi Adam tidak ada penderhakaan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada sembah berhala. Cuma hak berlaku di zaman Nabi Adam adalah peristiwa pembunuhan pertama Qabil dengan Habil. Yang lain tidak ada. Rekod menyembah berhala, rekod setan menguasai manusia sampai buat Tuhan kedua ketiga tak ada. Tapi Nabi hak mula berhadapan dengan ujian itu adalah Nabi Nuh AS. Boleh faham kan? Sebab itu dalam urusan dakwah, Nabi Nuh itu dianggap sebagai rasul yang pertama dari sudut dakwah. Boleh faham kan? Dari sudut dakwah. Okey. Jadi dalam riwayat ni disebut bahawa dia adalah Nabi yang pertama. Maka mereka pergi kepada Nabi Nuh dan berkata, tolonglah kamu mintakan kepada Tuhan supaya lekas membebaskan kami. Kita baca riwayat macam tu, pergi jumpa Nabi Nuh. Jumpa Nabi Nuh, minta tolong Nabi Nuh. Padahal nak jumpa Nabi Nuh juga pada masyar kan, manusia pertama sampai manusia terakhir dihimpun di situ. Kita sekarang ni buka berapa ramai manusia di planet bumi sekarang? 8 bilion kan? 8,000 juta. Sekarang ni batch kita ni, peringkat kita. Sedangkan kita dengan Nabi Adam berapa tahun dah kan? Berapa lama dah kan? Kak Ramizan ingat ni, berapa tahun kan kita dengan Nabi Adam? Sekitar ingat kan? Kak Siti ada? Dia sebut Kak Siti untuk Kak Siti mana satu tu. Saya tak ingat nama kan? Aduh, payah betul nak ingat nama. Kak Umi, berapa tahun dah kita dengan Nabi Adam? Sekitar 6 hingga 7 ribu tahun. 6 hingga 7 ribu tahun itu. Dulu rasanya kita pernah bincang tu, tapi tak apa. Ada masa nanti kita bincang lagi. 6 hingga 7 ribu tahun. Tapi kalau kita tak bincang, bab ni orang tanya kita, agak-agak berapa lama dah Nabi Adam dengan kita? Kita jawab ratus ribu juta tahun. Nabi Adam manusia pertama. Nah, ratus ribu juta tahun. Nak cerita manusia pertama. Rupa-rupanya rekod ulama' pembahagian agama, ulama' comparative religion menyebut antara 6 hingga 7 ribu tahun. Dan ada sebenarnya ada bukti kat belakang ni ada. Kita dah jumpa dah perbincangan tu. Kisah Nabi Isa menghidupkan anak Nabi Adam tu kan, Sam bin Nuh. Ingat tak? Yang kat belakang. Tak apalah itu. Ada masa kita terangkan balik. 6 hingga 7 ribu tahun kan. Katakanlah satu generasi 100 tahun. Kita ambil 7 ribu tahun Satu generasi 100 tahun katakan. Jadi kita dengan Nabi Adam ada 70 kali generasi. 70 kali. Kalau generasi sekarang pun 8 bilion. Kalau 70, 8 kali 7 apa kan? 8 kali 7 apa? 52 42? 8 kali 8 64. 52 dah. 520 bilion. 520 bilion manusia di padang mahsyar. Itu kita congok-congok secara kasar. Tiba-tiba dalam 520 bilion tu nak cari seorang namanya Nabi Adam, nak cari seorang namanya Nabi Nuh, nak cari seorang namanya Nabi Ibrahim. Ya Rabbi kan. Itulah cerita kesukaran di padang mahsyar. Imam Al-Ghazali sebut nak jumpa seorang Nabi itu ambil masa 1000 tahun. 1000 tahun. Allah ya Rabbi ya Karim. Kemudian bila jumpa Nabi Nuh, maka mereka pergi kepada Nabi Nuh dan berkata, tolonglah kamu mintakan pada Tuhan supaya lekas membebaskan kami. Jawab Nabi Nuh AS, bahagianku lastu lidzalik, aku tak layak untuk urusan tu, bukan bahagianku. Saya telah mendoakan penduduk bumi sehingga tenggelam semuanya, dan kini tidak ada yang aku fikirkan kecuali diriku sendiri.
tetapi kamu lebih baik pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Maknanya apa kan? Nabi Nuh surrender sebab Nabi Nuh teringat ketika di dunia dulu baginda buat salah. Tapi sekali lagi kita sebut itu bukan salah cuma ralat masing-masing. Apa yang difikirkan oleh Nabi Nuh? Iaitulah baginda pernah doa kepada Allah supaya bumi ini memusnahkan habis orang kafir. Itu yang disebut dalam surah Nuh tu. Rabbi la tazar 'alal kafirin, Rabbi la tazar 'alal kafirin, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara, innaka intazar tawhidul ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Hei Tuhan, kamu jangan tinggal satu jenis ataupun satu benih pun dari benih orang kafir atas muka bumi. La tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan tinggal satu benih pun orang kafir atas muka bumi. Sebab kalau kamu tinggal satu, dia akan merebak jadi dua, dua jadi empat, empat jadi lapan, lapan berganda. Jadi apa yang patut dibuat? Kamu musnahkan. Padahal perkataan sebegitu tak patut diucap oleh Nabi. Kenapa? Tugas Nabi nak bimbing umat. Faham dia? Nak ajak umat selamat. Jadi menjadi kewajipan tanggungjawab Nabi lah. Sebab itu beza Nabi Nuh dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak Nabi kita keluar daripada mulut Nabi? Ada juga kan. Cuma umumnya tak ada. Doa laknat tu ada ketika Nabi kerang terlanjut kepada satu kumpul, kepada dua kaum, dua puak, Ra'lin wa Zakwan. Apabila Ra'lin wa Zakwan ni khianat perjanjian dengan Nabi, minta Nabi hantar kumpulan ustaz-ustazah bagi dakwah kepada kumpulan mereka kerana mereka tak sabar-sabar masuk Islam. Tiba-tiba bila dihantar pendakwah, mereka kepung, mereka bunuh habis. Lantas Nabi sebulan qanata syahran ala Ra'lin wa Zakwan, Nabi mendoakan laknat sebulan kepada kumpulan Ra'lin dan Zakwan. Iaitulah doa kunut nazilah yang kita duk baca tu kan. Selepas semasa subuh tu, Nabi doakan sebulan lamanya. Allahumma alaika bi Ra'lin wa Zakwan. Ya Allah, ke atas kamu binasa Ra'lin dengan Zakwan, sebab tindakan mereka sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan, mengkhianati amanah dan juga perjanjian. Tapi dalam kes lain tidak. Contoh dalam kes Nabi dizalimi ketika di Taif sampai pecah tumit Nabi, darah penuh dalam kasut. Dalam keadaan cedera itu, Nabi didatangi oleh malaikat penjaga gunung. Itu hadis sahih tu kan. Dalam buku ni pun ada kat belakang. Jadi malaikat penjaga gunung tawarkan khidmat kepada Nabi yang diberi izin oleh Allah untuk balas dendam terhadap penduduk Taif. Amuruna an nutabbiqa ala haula'i hazainil jabalain. Perintahkan kami ya Rasulullah untuk kami angkat dua bukit yang ada di depan kami ini atas kepala puak-puak Taif. Pasal tak sangat-sangat biadab perbuatan manusia di Taif itu terhadap Nabi, manusia ataupun makhluk terbaik. Tapi Nabi buat macam mana kan? Nabi tak terima permintaan tawaran itu. Nabi kata, ma hadza abghi, aku bukan minta benda ni. Aku tak nak bukan berdatang tawarkan khidmat, nak balas dendam bagi pihakku. Tapi apa yang Nabi buat? Adu Allah ayyukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Aku doa kepada Allah supaya Allah gantikan mereka sekarang ni tak kenal Tuhan dengan zuriat yang kenal Tuhan dan tidak mensyirikkan Allah. Akhirnya tak sampai masa Nabi belum wafat lagi kan, tiba-tiba penduduk Taif datang kepada Nabi dan juga beriman. Sebab tu Taif hari ini menjadi satu daripada daerah Islam dalam kerajaan Arab Saudi. Cuba kalau Nabi terima tawaran malaikat penjaga gunung, apa jadi pada Taif? Akan menjadi laut mati yang kedua, tempat balak yang Allah Ta'ala terbalik ke bumi. Boleh faham Itu nak cerita kesabaran dan rahmat Nabi
sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi terkena zalim. Tapi Nabi Nuh, Allah Ta'ala cerita bagaimana Nabi Nuh tak tahan, sehingga minta supaya Allah musnahkan orang kafir. Yang itulah yang menyebabkan Nabi Nuh lalat di akhirat kelak. Maka pergilah kamu kepada Nabi Ibrahim AS, Khalilullah. Bermaksud Khalilullah kan kekasih Allah. Nabi Ibrahim diberi gelaran kekasih Allah. Maka pergilah mereka kepada Nabi Ibrahim AS dan berkata, tolonglah kami di sisi Tuhan supaya segera memutuskan urusan kami. Jawab Nabi Ibrahim AS, itu bukan urusanku. Maknanya apa? Aku tak layak untuk urusan itu. Sebab aku tidak pernah melihat Allah murka sebagaimana murkanya pada hari ini. Tak berani menghadap kerana murka Allah lain macam hari ini. Sebab saya telah dusta 3 kali. Itu alasan Nabi Ibrahim. Ralat baginda sehingga tak gamak nak berjumpa dengan Allah. Teringatkan silap baginda buat salah, apa dia? Berdusta kan. Cakap bohong 3 kali kan. Nabi Ibrahim berapa tahun nak hidup 3 kali je berbohong. Kita 3 kali pagi, 3 kali tengah hari, 3 kali petang, 3 kali malam. Ya Allah. Nah, tu Nabi Ibrahim 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW mengulas tentang dusta Nabi Ibrahim ni. Ketiga-tiganya itu kerana mempertahankan agama Allah. Sebenarnya sebab Nabi Ibrahim berbohong tu kerana nak mempertahankan Islam, bukan kerana kepentingan diri. Yang pertamanya, ketika baginda diajak ke upacara kaumnya, lalu baginda menyatakan ini sakit. Itu pembohongan yang pertama. Iaitulah ketika Nabi Ibrahim budak lagi, belum jadi Nabi. Bila orang kampung ajak Nabi Ibrahim untuk pergi ke pesta, ke konsert, jomlah Ibrahim, ada artis luar datang ni, tiket pun tak mahal, jom kita pakat penat-penat siang hari, malam ni kita berseronoklah pula, bagilah tubuh badan kita seronok-seronok sekali-sekala. Tapi Nabi Ibrahim buat apa kan? Nabi Ibrahim rupanya dah simpang lama dah hasrat dia. Hasratnya apa kan? Dia tak boleh tengok patung-patung berhala yang berceracak yang memperbodohkan kaum ni, termasuk bapak dia sendiri. Dia tak boleh tahan tengok. Padahal ketika itu masih budak lagi. Lantas fanazaratun nazratan fanazaratun ilal nujumi nazratan faqala inni saqim. Dan lantas Nabi Ibrahim dia buat pandang ke atas. Dia buat pandang ke atas. Pandang ke atas tu buat apa? Kononnya nak tengok bintang di langit lah. Duk bernujuh dengan bintang di langit. Kemudian dia kata, ini sakit, aku ni sakit. Maknanya apa kan? Dia tengok bintang di langit, bintang tu buat tanda dia ni sedang sakit. Jadi dia tak sihat, dapat MC, tak boleh pergi lah, pasal dia sakit. Tu pandai Nabi Ibrahim. Dia berbohong. Sebab orang masa tu menjadikan bintang di langit sebagai cara nak tahu satu-satu perkara. Mereka berektikad dengan bintang di langit. Nak turun rumah ke tidak, tengok bintang. Nak pergi ke kanan ke kiri, tengok bintang. Nak buat ke tanah, tengok bintang. Maka Nabi Ibrahim dipulangkan balik pembohongan tu pada buah-buah dia. Dia buat tengok bintang di langit. Dia kata penanda bahawa aku ni sakit. Padahal dia ada niat untuk ambil peluang kampung kosong ketika itu untuk apa? Untuk hapuskan Tuhan-Tuhan berhala. Allah jadikan naluri Nabi Ibrahim tak boleh terima pembohongan dan juga kesesatan ketika itu. Nabi Ibrahim tengok patung berhala berceracak dalam rumah dia kan, dalam rumah ibadah. Menangis dia. Qala innahunna adlalna katsiran minan nas. Berkatalah Nabi Ibrahim, ya Allah, benda Allah ni, tutup pekong ni, batu-batu sembahan ni terlalu banyak menyesatkan akhirat umat aku, orang kampung. Orang kampung jadi sesat akhirat, musnah kehidupan akhirat. Dek kerana ni batu-batu ni
Sebab itu kan patung berhala ni disebut dalam agama sebagai taghut. Apa maksud taghut? Suatu benda yang sangat melampaui batas. Taghut. Taghut ni maknanya benda yang melampaui batas. Kenapa batu berhala, sembahan patung-patung ni dinamakan taghut, melampaui batas? Kerana dia orang masuk neraka, padahal dia tu batu. Boleh faham kan? Maka kalaulah batu tu teruk, yang buat batu sebagai patung lagi teruk. Boleh faham kan? Sebab batu tu dia tak muncul tiba-tiba je orang sembah, dirupakan, diimagekan, diarcakan. Maka yang bukan pahat batu lagi teruk dosanya di pada mahsyar besok. Batu hadis sahih Nabi kata apa? Inna asyaddan nasi azaba yaumil qiyamah al-musawwir. Bahawa manusia yang paling berat azab di pada mahsyar adalah tukang pahat patung-patung. Boleh faham ya? Oh, jagalah kat. Sebab tu dalam agama kita diminta supaya berhati-hati dengan elemen-elemen patung, supaya tidak terlajak menjadi sembahan. Apa maksud elemen patung? Patung lah kak. Jaga akak ada patung lagi kat rumah. Patung apa? Barbie. Akak simpan Barbie lagi. Anak-anak gadis kita lah kak, main patung-patung. Jaga kak benarlah tu, hukum dalam agama sangat-sangat sensitif. Al-aslu fit tamasil haram. Asal-asal pada hukum patung adalah haram. Biasanya kalau hukum fiqh kan, Islam bawa hukum yang sangat-sangat seimbang. Dalam hukum fiqh, segala sesuatu berasal daripada harus. Hukum segala sesuatu daripada harus. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal-asal pada satu-satu perkara adalah harus. Nak buat boleh, tak nak buat tak apa. Tapi bila pergi kepada patung, yang ni dia bukan harus. Dia mula-mula adalah haram. Mula-mula dia adalah haram. Kenapa dia adalah haram? Kerana sejarah orang sesat masuk neraka kerana patung berhala, dia bermula daripada patung. Itulah yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Apabila berlaku kematian orang-orang baik dalam kampung, lantas kerana baik sangat orang-orang ni, maka rasa sayang, rasa teringat, maka mereka digoda oleh syaitan buat patung. Asalnya buat patung je, akhir sampai jadi sembahan. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala, wala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 orang tu wali besar zaman Nabi Nuh. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. 5 ni adalah tu guru hebat. Tiba-tiba sebagai manusia ada masa dia mati. Bila mati, manusia orang kampung sayang berbenar dengan mereka ni, lantas setan masuk campur, pedayakan orang kampung. Akhirnya mereka buat patung. Akhirnya patung tu dibuat sembahan, jadi berhala. Boleh faham ya? Itu permulaan. Sebab tu asal-asal patung dalam agama adalah haram. Kecuali 2 saja yang dibenarkan. Patung yang asalnya haram tiba-tiba jadi halal. Bila kan? Ingat tak? Saya macam bincang dah benda ni. Yang pertama, bila patung haram jadi halal? Yang pertama, kerana pendidikan. Itulah patung digunakan untuk alat bantu mengajar. Cikgu-cikgu jangan bimbang. Saya ustaz kat saya dalam beg saya ni ada patung rimau, ada patung tenuk, ada patung macam-macam kan. Jadi saya bawa dalam kelas nak tunjuk kat pelajar. Boleh ke ustaz ni? Dah kata tadi haram. Yang tu boleh. Pasal apa? Tujuan pendidikan. Kerana ilmu ni adalah kebenaran, dan kerana mulianya ilmu diiktibarkan, diandaikan ilmu tu boleh jaga orang daripada jadi sesat. Oleh kerana mahalnya ilmu, maka ilmu diandaikan atau diiktibarkan, dinilaikan boleh jaga manusia daripada sesat. Boleh faham kan? Satu. Yang kedua, apa tujuan digunakan? Untuk mainan. Untuk mainan. Permainan. Child's play, untuk permainan anak-anak. Tapi itu yang
Duk pegang tu bukan anak-anak umur 45 tahun. Boleh faham ya? Yang kedua, untuk permainan anak-anak. Kenapa dibenarkan? Kerana sebagai alat main, dia tidak ada kehormatan. Orang lambung-lambung, orang sepak-sepak, orang baling-baling, orang penyek-penyek, itu dibenarkanlah. Yang bahayanya, benda anak tu bila tengok comel loteng, dia dia mari dalam hati. Dia mari gitu kan. Dia mari gitu. Bila mari gitu, saya tak masuk. Akhirnya tak sedar, datang rasa kagum pada benda. Boleh faham kan? Jadi nak elak daripada datang rasa kagum secara salah mainan syaitan, maka dari awal lagi Islam sekat laluan, saddu zara'i. Tapi kalau permainan dia tak jadi lagu tu, sebab mainan ni balik-balik. Saya ingat waktu anak sulung saya, anak tamu saya, kami bawa pergi ke kedai kerabu di apa, Sungai Buloh tu kan, kedai bantal-bantal kerabu. Sorry, patut aku rasa macam pelik je. Kerabu makanan rasa macam nasi kerabu. Apa kekabu sorry. Lepas tu ada apa-apa kat sebut, akan tegur kat kadang-kadang salah tu objection. Rasa macam pelik pula aku sebut. Apa? Pergi kedai kekabu, akak pula buat dia. Nak beli bantal asalnya. Tiba-tiba ada satu patung apa dik? Kat rumah tu, patung. Dia bukan patung apa dik? Kat rumah tu dik. Patung apa? Usul tu. Alah, apalah. Tak ingatlah pula. Warna purple. Besar tinggi ni. Apa ada watak dalam TV. Jadi anak seorang masa tu, dia tunjuk batu nak tu. Alamak, kita gagu kepala. Aduh, gitu. Lagu mana? Sebenarnya bukan sangat pasal patung tu, sebenarnya pasal tak ada duit. Mau kan dekat 120 dia letak kan. 120. Masak Maggi berapa sebulan? Tak ada duit masa tu. Tapi dah seorang nak sangat, dia bagi 80. Masa tu bagi 80. Belilah kak. Asal-asalnya dia teringatlah pesan mak saya ni, dia tegas sikit kak, pak ni gambar-gambar pun dia larang sangat. Dia pasang dalam rumah kami ni. Orang Kuala Terengganu kan, kami ni letak TV pun tak boleh. Mak saya dulu kata TV tu adalah panggung wayang. Tak boleh. Jadi start masuk TV dalam rumah saya waktu saya belajar di Nilampuri. Balik-balik ada duit sikit, duit beasiswa, saya beli TV. Saya beli TV pasang dalam rumah, yang tengok tu mak saya. Tengok apa? Tengok rancangan agama lah kan. Tapi dia pegang lah, tegas lah masa tu. Dia belajar di pondok Ustaz Azhar Idrus. Dia belajar di Kuala Terengganu. Tegas sikit lah pondok tu, dia bawa laluan tasawuf. Jadi tegas sikit lah. Jadi patung bertanya Abang Zudah. Tapi saya beli juga patung poni. Ya? Poni. Bukan poni, dia tak pula kat macam-macam. Saya beli sebab apa? Sebab kita teringat, patung ni ada dua benda yang dibenarkan. Yang pertama untuk pendidikan, yang kedua untuk permainan. Jadi saya anggapkan beli benda tu kerana permainan. Lepas tu sampai ke rumah saya ligan-ligan batu. Saya pasal nak suruh dia tu jadi permainan, supaya jangan sampai rasa itu bahaya kan. Boleh faham Jadi itulah keadaan patung. Patung sangat-sangat sensitif dalam agama. Kita sebagai mak ayah jaga, jangan sampai laluan itu berlaku pada anak-anak. Okey? Macam mana kita nak tahu benda itu patung? Ada 3 syarat benda itu patung. Yang pertama, ia adalah benda hidup, membayangkan benda hidup, iaitulah manusia dan binatang. Tapi kalau benda tu buah kelapa sawit, buah cempedak, itu tak panggil patung. Itu orang bagi arca bagai dia adalah sesuatu yang melambangkan benda hidup, sama ada manusia atau binatang.
Sebab tu kalau kampung kita buat buat meriam depan pintu masuk ke kampung, ada gerbang, kemudian dia letak meriam, ada buah durian depan tu. Ustaz kata tak boleh patung-patung ni, haram. Yang tu bukan patung kan. Aku pula yang kena marah. Itu adalah arca. Boleh faham itu adalah arca. Patung ni membayangkan benda hidup, sama ada manusia atau binatang. Satu. Yang kedua, benda lah tu dia mesti cukup sifat. Cukup sifat. Maknanya dari atas sampai ke bawah cukup. Yang tak cukup satu je. Apa dia? Nyawa. Yang tu Allah perintah di akhirat dulu. Perintah orang yang buat benda lah tu untuk hidupkan benda yang dia buat. Boleh faham kan? Jadi itu je. Yang lain lengkap. Kepala, tangan, tubuh badan, semua kaki, semua cukup. Itulah syarat kedua. Sebab itu kalau kita tengok patung yang ada dalam kedai fashion pakaian, kan? Itu cukup syarat tak kan? Tak cukup syarat kan? Pandai dia orang. Saya rasa mungkin dia orang ada panel penasihat syariah yang tolong. Antaranya patung dalam kedai fashion ni separuh badan, ataupun dia buat kepala, mata tak ada. Tak ada mata, maknanya tak cukup sifat kan? Itu dibenarkan. Sesuatu yang cacat. Sebagai mengambil faham, kita tak akan terpedaya kepada benda tu sebab benda tu tak comel, okey, cacat. Boleh faham kan? Itu jagaan kat situ. Jadi syarat kedua, mesti cukup sifat. Kalau tak cukup sifat, boleh digunakan. Lepas tu, kalau kita nak pakai juga, Ustaz, saya nak kena ada juga patung rimau ni. Pasal, bukan kat monyet takut. Dengan bapak-bapak dia pun takut nak keluar malam. Ada patung monyet. Habis macam mana tu? Jadi kalau nak jadi halal, cacat-cacatkan dia. Faham tu supaya hilang rasa kagum pada benda tu. Dua. Yang ketiga, bersyarat ketiga, iaitulah dia ni berketul. Maksud berketul ni kan, kita ambil torchlight, kita sulung, ada bayang. Ada bayang. Tapi kalau tak ada bayang, itu bukan patung, itu gambar. Gambar tak ada masalah. Boleh faham yang ni patung. Patung ni kalau sulung ada bayang. Tiga syarat. Itulah benda hidup. Yang kedua, cukup sifat. Yang ketiga, ada bayang. Itulah dia patung. Tak kira kecil, tak kira besar. Lah ni, orang tak buat patung besar-besar, buat kecil-kecil je. Anak-anak gadis kita, dia letak pada beg, dia letak macam-macam. Kereta, bukan main lagi doa kat belakang. La ilaha illallah subhanallazi sakhkhara lana. Tiba-tiba bergayung, berselayu, beruh, monyet, cepuk, macam-macam pada tingkap ni. Ya Rabbi. Tu doa ni pula, laguan dia pula ni. Patung-patung. Jadi sensitif benda-benda macam tu Walaupun kita kata, tak ada lah Ustaz, tak ada apa-apa. Kita yang cakap. Apakah kita kenal setan tu siapa? Apakah kita boleh kawal gerak kerja setan? Boleh faham Kita berhenti kat sini sekejap. Dan saya ambil masa sikit lagi untuk buku yang kedua. Kita berhenti kat situ tak dan nak habis ni. Apa ni, ketiga-tiga itu kerana mempertahankan agama Allah. InsyaAllah panjang umur, ada jodoh pertemuan diizinkan Allah, kita sambung kat situ. Pada apa ni, kelas yang berikut. Tengok pada buku yang kedua kan sikit. Ke surat 8 ke surat 8. Masih di bawah tajuk ikhlas dan konsepnya. Ikhlas dan gambaran umum tentang ikhlas. Konsep maknanya gambaran umum tentang ikhlas. Manusia duduk dua wajah. Muka surat 8. Manusia dua wajah. Apa maksud manusia dua wajah? Sebaliknya, seorang yang tidak ikhlas mempunyai niat yang curang. Ketika beramal, ada tujuan-tujuan lain yang diselit dan disembunyikan daripada pengetahuan orang lain. Itu jaga kain, jaga diri kita daripada watak manusia curang yang bila buat satu-satu benda ada niat kedua yang disimpan dalam hati. Itu sangat-sangat celaka di sisi Allah Ta'ala. Seperti inginkan pujian dan sanjungan. Itu salah kain dalam perbincangan hati yang bersih, hati yang sejahtera, hati yang akhirnya mendapat keredaan Allah. Jangan ada rasa nak puji dan sanjung daripada makhluk. Jangan sampai ada rasa begitu. Sebab bila ada perasaan begitu, maka kerja buat dia jadi tidak tulus, tidak ikhlas lagi dah.
Okey, ini perbincangan yang halus. Kekayaan dan jawatan serta lain-lain, yang kedua dalam hati jangan. Lantas amalannya dipenuhi kepuraan dan juga penipuan. Tapi kalau kita ikhlas, Allah yang kawal diri kita. Maka apa yang orang lain dapat, kita dapat. Apakah orang yang ikhlas ni tak cukup makan? Apakah orang ikhlas ni tak ada kehidupan? Tidak. Kita berurusan dengan Allah, dengan Tuhan. Maka bila kita ikut laluan Tuhan, takkanlah Allah nak tinggal kita terkotak-katik. Faham? Zahirnya dipertontonkan kebaikan dan kejujuran, sedangkan batinnya tersemat keburukan dan pengkhianatan. Apa maksud keburukan di situ? Hati ni Kak, kalau tidak ikhlas, dia jadi buruk, dia jadi tercemar. Nanti kat sebelah tu kita tengok macam mana penapis yang diguna untuk mengayuh gandum. Kemudian orang sebegini mempunyai watak manusia dua wajah, depan lain, belakang lain. Macam duit shilling, ada dua wajah, atas dengan bawah. Ui, bahaya. Itu adalah gambaran hipokrit ataupun kepura-puraan. Dia dicela oleh Islam. Malah lebih parah lagi apabila amalannya tidak diterima sebagai amal soleh di sisi Allah yang Maha Esa. Orang yang buat kerja double meaning ni, dia terdedah kepada kecurangan, tidak ikhlas tadi. Tengok sabda Nabi SAW, inna syarrun nasi zul wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Sesungguhnya sejahat-jahat manusia itu ialah orang yang mempunyai dua wajah. Orang hak tak jujur lah kan, tak ikhlas yang mendatangi mereka di sana dengan satu wajah, dan mendatangi mereka di sini dengan satu wajah yang lain. Hadis ni hadis sahih Bukhari Muslim. Bila kita baca hadis Bukhari Muslim, confirm dia adalah hadis sahih. Jadi Nabi SAW sebut macam mana jahatnya manusia, hak tak boleh dipercayai, hak bawa watak dua wajah. Dia pergi ke dua kumpulan yang sedang bergaduh. Dia pergi ke kumpulan sana, dia kata I miss you all. Dia kata aku sokong kamu semua ni. Kemudian dia pergi pula ke seberang sana. Oi, teruklah sana, memang jahat, tak boleh nak buat kawan tu. Aku sama dengan kamu. Pulak sana dia makan, sini boleh makan. Fa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu disebut dalam surah Al-Baqarah. Bila berjumpa dengan orang Islam, mereka kata kami beriman macam kamu. Bila berjumpa dengan setan-setan mereka kata kami bersama dengan kamu. Kami perolokkan je orang Islam itu. Allah Akbar. Silakan Umi. Macam yang adu domba tu macam batu api lah Ustaz. Ya, mengadu domba, batu api. Ya, watak daripada manusia tak jujur lah. Itu termasuk ciri-ciri manusia tak jujur. Dia pergi ke sana, dia bakar tentang sana. Dia pergi sini pula, dia bakar pula ke sana, mengadu domba. Padahal orang Islam bukan mengadu domba, tapi mempertahukan permusuhan kan. Dalam agama dikatakan bohong yang tak boleh berbohong tu tiba-tiba ada masa dibenarkan berbohong. Lal kadzib illa fi salas. Tak boleh berbohong kecuali pada tiga perkara. Yang pertama fi islahi bainan nas. Itulah ketika kita nak memperelokkan hubungan orang yang bergaduh. Okey, kita tahu Leha dengan Ana bergaduh, pergi kat Ana, nah, Leha kisahlah kat kau. Pergi kat Leha pula, Ana senyum kau dia puji kau main lagi, kau ni baik, sedap masak, dia kata. Padahal tipu je tu. Tak pernah pun kawan tu cakap. Kita cakap pasal apa? Tujuan kita nak perlukan dua hubungan yang bergaduh tadi. Faham saya bukan sangat kerana bohong ketika itu jadi halal. Tapi faham saya ni, saya punya pandangan, faham saya kerana membiarkan kawan kita bergaduh tu lagi besar salah berbanding kita berbohong ketika itu. Maknanya memilih mudarat yang lebih baik. Itu yang saya nampak. Okey kan? Habiskan ini. Jadi apa yang kita faham dari sini kan? Manusia yang paling buruk adalah manusia yang tidak boleh dipercayai. Bagaimana gambaran orang yang tak boleh dipercayai? Orang yang hatinya ada niat kedua.
yang tidak ikhlas. Boleh faham Itu bahaya pada watak manusia tidak ikhlas. Manusia dua wajah ini, itulah manusia berpura-pura ini, menjadi sejahat-jahat manusia kerana dia tidak boleh dipercayai langsung. Dia mempunyai dua personality, dua jenis sifat, dua jenis perangai dalam satu masa, iaitu sebagai kawan dan lawan. Pusat perhatiannya ialah kepentingan peribadi. Kenapa dia sanggup jadi lagu tu? Sebab dia fikir tentang peruh dia je. Dia fikir tentang kepentingan diri dia saja. Ia didorong oleh nafsu serakah. Untuk itu dia sanggup berbuat apa sahaja, hatta mengorbankan saudaranya sendiri, Muslim yang bertakwa sangat jauh daripada sifat buruk. Lepas itu kita fahamkan, selagi mana tak sampai kepada ikhlas, selagi itu kita akan sentiasa terdedah kepada curang. Curang kat mana tu? Bermula daripada hati, pergi kepada anggota luar, pergi kepada mata, pergi pada mulut, pergi pada tangan, kaki dan sebagainya. Boleh Jadi kita ambil ilmu kat sini. Antara jihad kita adalah berusaha untuk menjadikan kita manusia yang dipercayai di sisi Allah dan juga di sisi manusia yang lain. Bagaimana niatkan lillahi ta'ala dalam diri kita. Ada pun urusan-urusan lain, dia akan datang apabila kita ni baik dengan Tuhan. Allah tak akan biarkan orang baik ni dalam keadaan tidak mendapat kebaikan di dunia juga. Macam kawan-kawan kita di semua apa. Kalau kita minta dunia, yang akan datang dunia. Tapi kalau kita minta akhirat, dunia pun akan datang. Seumpama saya pergi ke rumah Kak, saya minta dengan Kak Ramizan, saya nak cawan satu. Kak Ramizan bawa apa? Dia bawa cawan lah. Takkan nak bawa kopi pula. Saya minta cawan. Tapi kalau saya minta Kak, ada air kopi Kak, dia bawa tak cawan? Takkanlah kopi letak dalam tangan. Dia letak dalam cawan. Sebab tu kalau kita minta dunia datang. Tapi kalau minta akhirat, dunia akhirat datang. Tapi kalau minta dua-dua lagi baik, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faham dunia baik, akhirat baik, dan elakkan kami dari azab api neraka. Okey Kak, sampai sini ada apa-apa Kak nak tambah? Atau ada apa-apa selain pada kerabu tadi? Saya tersilap cakap. Ada lagi. Saya masa sebut tu rasa macam pelik dah. Tak terfikir ke kamu? Ke kamu. Tak ada tak ada setakat ini saja, insyaAllah. Mudah-mudahan ada kebaikan pada pertemuan ini, himpunan ini, dan ada lagi masa dan juga keizinan Allah untuk teruskan lagi ibadah kita mengisi masa-masa yang masih ada ini sebelum sampai ajal dan ketentuan kita sekalian. Kita akhirkan atas tasbih tabarok dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak boleh bersurai Kak?